Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anda semua. Baiklah, kembali lagi kita dalam pembelajaran bahasa Melayu. Okey, kita nak belajar pasal apa ya hari ini? Baiklah, kita akan belajar tentang kata gelaran iaitu bagi unit 20 warisan berharga. Jom kita lihat apa itu kata gelaran. Baiklah, kata gelaran ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama bagi manusia. Kata gelaran terbahagi kepada 6. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, anugerah. Yang ketiga, ikhtisas. Ikhtisas ini ialah bidang. Yang keempat, keagamaan. Yang kelima, ahli keluarga. Dan yang keenam, masyarakat biasa. Baik, kita lihat bagi keturunan terlebih dahulu. Kata gelaran bagi keturunan ialah nama yang diwarisi oleh keluarga sejak turun-temurun. Contohnya seperti Wan. Baiklah, Wan ini kebanyakannya sinonim dengan masyarakat di negeri Kelantan dan Terengganu. Seterusnya, Raja atau Tengku, Syed, Syarifah, Megat, Awang dan Nik. Baik, seterusnya kita lihat kepada anugerah. Kata gelaran anugerah ini ialah yang dianugerahkan kerana jasa dan pengorbanan seseorang terhadap negara. Contohnya seperti Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, Datin dan sebagainya. Baiklah, kita lihat pula kata gelaran yang seterusnya iaitu ikhtisas. Ikhtisas ini kata gelaran bagi ikhtisas ini dianugerahkan kerana pencapaian dalam sesuatu bidang. Contohnya seperti guru ataupun cikgu, seterusnya doktor, profesor, inspektor, chef dan sebagainya lagi. Baik, kita lihat pula kata gelaran keagamaan. Gelaran yang diberikan kepada individu yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam agama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mufti, ulama, ustaz, ustazah, haji, hajah. Haji dan hajah ni diberikan gelaran untuk orang yang baru sahaja menyelesaikan haji, orang yang telah mengerjakan haji. Seterusnya ialah gelaran bagi ahli keluarga. Gelaran ini diberikan untuk ahli keluarga. Gelaran yang digunakan sesama ahli keluarga. Contohnya seperti ayah, ibu, along, angah, acik, usu, datuk, nenek dan sebagainya lagi. Bagi masyarakat biasa pula, gelaran ini digunakan untuk masyarakat biasa sebagai pertuturan harian kita. Contohnya seperti encik, puan, cik, saudara, saudari dan sebagainya. Baiklah. Sekarang kita lihat pula contoh ayat. Baik, ini merupakan contoh ayat penggunaan kata gelaran bagi cikgu. Lihat ayat yang pertama. Cikgu Sarah mengajar subjek matematik di kelas 5 Ibnu Khaldun. Baiklah, perkataan cikgu di sini, perkataan cikgu pada ayat pertama ini ditulis dengan ejaan huruf besar pada huruf pertamanya kerana yang pertama kerana berada di hadapan ayat. Yang kedua kerana perkataan cikgu ini mempunyai kata khas di hadapannya iaitu Sarah. Sarah itu merupakan kata khas. Jadi perkataan cikgu mesti dieja dengan ejaan yang bermula dengan huruf besar. Tak kiralah perkataan tu berada di hadapan ayat, di tengah ayat maupun di
di belakang ayat. Jika perkataan cikgu di depannya terdapat kata khas, mesti dieja dengan huruf besar seperti Cikgu Sarah. Baiklah, kita lihat pula ayat yang kedua. Baik, ayat yang kedua, dia merupakan seorang cikgu yang mengajar subjek matematik di kelas 5 Ibnu Khaldun. Baiklah, cikgu pada ayat kedua ini ditulis dengan huruf kecil. Kerana apa? Kerana selepas perkataan cikgu itu tiada kata khas. Tiada kata nama khas. Seperti ayat pertama tadi, dia ada kata nama khas iaitu Sarah. Sebab tu dieja dengan huruf besar. Tetapi pada ayat kedua, cikgu dieja dengan huruf kecil kerana tiada kata nama khas di hadapannya. Boleh faham? Baiklah, kita lihat contoh ayat yang seterusnya. Baik. Contoh ayat ini menggunakan kata gelaran datin. Kita lihat ayat yang pertama. Datin Rania merupakan seorang yang pemurah. Baiklah, perkataan datin di sini ditulis dengan huruf besar. Kerana apa? Yang pertama, kerana berada di hadapan ayat. Yang kedua, kerana terdapat kata nama khas di hadapannya, iaitu Rania. Dan yang ketiga, kerana perkataan datin memang mesti dieja dengan huruf besar. Tidak kiralah berada di hadapan ayat, di tengah ayat maupun di belakang ayat, mesti dieja dengan huruf besar. Walaupun perkataan datin itu tiada kata nama khas di hadapannya, perlu juga dieja dengan huruf besar. Baiklah, kita lihat ayat yang kedua. Ayat kedua, sumbangan di rumah anak yatim itu diberikan oleh seorang datin yang terkenal. Baiklah, kita lihat perkataan datin di sini juga dieja dengan huruf besar. Kerana apa? Seperti yang cikgu sebutkan tadi, kerana perkataan datin ini sememangnya perlu dieja dengan huruf besar. Tidak kiralah terdapat kata nama khas ataupun tidak, ataupun tidak kira juga berada di hadapan ayat, di tengah ayat maupun di belakang ayat. Perkataan datin ini memang perlu dieja dengan huruf besar kerana perkataan datin ini merupakan anugerah yang diberikan kepada seseorang. Kerana itulah perlu dieja dengan huruf besar. Baiklah, yang seterusnya, anak-anak murid semua boleh rujuk buku teks anda pada halaman 115. Peliharalah warisan kita. Satu forum bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan telah diadakan. Panel forum tersebut terdiri daripada Tan Sri Hashim bin Ali, Datuk Mohan dan Datin Aliah binti Ahmad. Forum itu dipengerusikan oleh Profesor Azmi. Baik, jom kita baca dialognya. Profesor Azmi, mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh? Jelaskan. Baiklah, kita lihat. Dialog yang seterusnya ialah Tan Sri Hashim. Jadi kita perlu letakkan dekat ruangan kosong tadi ialah Tan Sri Hashim. Ayatnya berbunyi, boleh Tan Sri jelaskan? Seterusnya kita baca dialog Tan Sri Hashim. Bangunan warisan perlu dipelihara kerana bangunan ini mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi. Estetik ini ialah keindahan. Baik, kita lihat pula pada dialog Profesor Azmi. Apa yang Profesor Azmi katakan? Baiklah, apa yang kita boleh lihat di sini, kita perlu lihat dulu apa yang dikatakan selepasnya, iaitu Datuk Mohan. Pada pandangan saya, seperti pandangan Tan Sri Hashim, bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Jadi, kita lihat semula pada ruangan kosong Profesor Azmi tadi. Jadi, Profesor Azmi perlu berkata, apakah pandangan Datuk Mohan pula terhadap kepentingan pemeliharaan
bangunan warisan. Jadi Datuk Mohan menjawablah seperti tadi. Pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim, bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Baik, seterusnya Profesor Azmi berkata, kita perlu lihat yang seterusnya ialah Datin Aliyah kan. Jadi Profesor Azmi pula berkata, Datin Aliyah, apakah pendapat Datin? Datin Aliyah menjawab, bangunan warisan seperti apa? Seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah itu. Bangunan warisan seperti Istana Kenangan Bukit Candan, Menara Condong Teluk Intan dan Muzium Sarawak memang perlu dipelihara kerana bukan sahaja mempunyai nilai seni dan estetika yang tinggi, malah mempunyai nilai sejarah yang amat penting untuk kita dan generasi akan datang. Baiklah, yang seterusnya, setelah forum itu selesai, Profesor Azmi berbual-bual dengan panel forum tersebut. Profesor Azmi berkata, terima kasih Datin kerana sudi menjayakan forum ini. Kenapa Profesor Azmi perlu berkata terima kasih? Sebab kita lihat dialog Datin Aliyah di bawah. Datin Aliyah berkata sama-sama. Bermakna mestilah Profesor Azmi mengucapkan terima kasih. Sebab tu Datin Aliyah berkata sama-sama. Begitu. Jadi Datin Aliyah berkata sama-sama Profesor Azmi, saya berbesar hati kerana dapat menjayakan forum ini. Baiklah, apa pula yang Profesor Azmi katakan seterusnya? Kita lihat pada dialog Tan Sri Hashim. Tan Sri Hashim berkata, terima kasih Profesor Azmi. Jadi apa yang Profesor Azmi katakan? Tahniah kepada Tan Sri kerana memberikan pandangan yang bernas tentang kepentingan memelihara bangunan warisan di negara kita ini. Jadi sebab itulah Tan Sri Hashim berkata, terima kasih Profesor Azmi. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Baiklah. Cikgu harap anak-anak semua jelas tentang penggunaan kata gelaran dalam dialog ini. Cikgu nak anak-anak murid semua buka halaman 115. Kemudian tulis semula dialog ini dalam buku tulis anda dengan jawapan yang betul seperti yang telah kita bincangkan tadi. Baiklah. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.